Okey, sekarang kita sambung half-life pula. Apa maksud half-life? Okey. So the meaning of the half-life is, kita tengok sini, the time taken for the sample of radioactive nuclei to decay to half of its initial number. Okey, tempoh masa untuk sesuatu bahan radioaktif nuclei to decay menjadi separuh daripada nilai. Contoh, kalau nilainya ada 4, dia menjadi 2. Macam itulah separuh daripada nilai dia. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, so half-life ni berlaku sehinggalah radioaktif nuklei tu menjadi stable. Jadi contohnya ni, uranium-238, form of the stable dia adalah plumbum, paling stable. Jadi dia perlu menjadi plumbum untuk jadi stable. Okey, jadi daripada uranium ni, dia akan menjadi separuh daripada nilai dia, okey, pada 4.5 darab 10 kuasa 9 years, ya. So ini ialah half-life dia, menjadi separuh daripada nilai dia. Okey, so dia akan undergo alpha decay. Jadi thorium, dia akan menjadi separuh daripada nilai dia menjadi PA. Okay, so in 24.1 days, ini ialah half-life dia, undergo beta decay, sehinggalah dia menjadi plumbum 206 dan dia stable dan dia dah takkan undergo half-life sudah. Okay, jadi contohnya dalam granite rock ni ada uranium-238. Ada banyak uranium kan. Okey, jadi uranium ni akan undergo radioactive decay and then akan form daughter nucleus. So daughter nucleus dia ialah plumbum. Macam itulah orang mengkaji umur bumi. Jadi macam mana dia mengkaji umur batu bumi ni kan. So kamu tengok ni, the higher the ratio, the older the rock. Kalau ratio plumbum ni tinggi daripada uranium, maka dia dah mengalami half-life yang banyak kali lah. So maksudnya dia older. Macam tu. Okay, jadi next kita nak tahu to determine the half-life of radioactive substance from its decay curve. Okay, apa dia decay curve? Okay, decay curve ni, okay, contoh kita ada masa sini dan kita ada count ataupun activity. Okay, contoh dia 400. Okay, sini graphnya. Okay, so sini 1, 2, 3 contoh ya. Okey, daripada 400 mestilah separuh dia 200 kan. Okey, contoh 401, 200 2 second. Okey, jadi half-life mestilah 2 second sebab masa untuk menjadi 1 second lah, 2 tolak 1. Jadi masa dia untuk menjadi separuh tu ialah ni 1 second dan 2 second. Macam tu. Jom kita tengok. Okay, so kita panggil perkara tadi tu sebagai activity. Okay, nama dia activity. The activity of the radioactive sample is directly proportional to number of radioactive nuclei present in the sample at the time. The activity of radioactive sample is the number of decays per second. Okay, namely the number of radioactive particle emitted per second. Nampak tu? Dia activity ni ialah number of radioactive particle emitted per second. Berapa yang terkeluar per second. Okey, jadi konsep half-life ni kita boleh express dia macam ni lah. Okey, N naught ni ialah nilai asalan, the initial number of radioactive nuclei. Okey, jadi half-life tu kan dia akan menjadi separuh. Jadi N naught over 2. So dia mengalami half-life pertama. Okey, dia separuh lagi. Jadi mestilah jadi 1/2 darab dengan N naught over 2 dah.
dan adalah 1/4 N naught. So N naught over 4. Dia mengalami half-life yang kedua. Dan dia mengalami lagi half-life yang ketiga, jadi N naught over A. Jadi basically the general form of the series, decay series ni ialah N sama dengan 1/2 N darab dengan N naught. Okay, jadi N besar ialah number of radioactive nuclei that has not decay, yang belum decay. N ni N besar yang belum decay. Jadi 1/2 darab dengan N kecil. N kecil ialah number of half-life. Okay, and mesti positif sahaja. Jadi contoh kalau ni 1, 2, 3 half-life dia. And then T 1/2 ialah half-life of the radioactive substance. N naught ni ialah initial number lah. Okay, so jom kita tengok table ni. Okay, so table shows that the table 6.2 shows the change in the number of radioactive nuclei in the 5 half-life. Jadi dia mengalami 5 half-life. Okay, jadi 5 half-life 1, 2, 3, 4, 5 half-life. Okay, jadi tengok number of radioactive nuclei has not decay. So macam mana nak kira dia ialah N naught. Okay, ini 1/2 N naught. Kita darabkan. Jadi contohlah kalau N naught ni 16 macam tu. Jadi nak tahu dah mengalami satu half-life, kita nak kira berapa yang belum decay. 1/2 darab dengan 16 macam tu. Okay, and then kita nak tahu number of decay radioactive nuclei. Tadi has not decay. Sekarang kita nak tahu berapa yang banyak yang telah dikeluarkan, berapa banyak yang telah decay. Okay, jadi kita kena tolak. Jadi N naught tolak 1/2 N, kita dapat 1/2 N. Okay, untuk dua half-life, N naught tolak 1/4 N, dapatlah 3/4 N naught. Macam tu. Sehinggalah dia mengalami 5 half-life. N naught tolak 1/3/2 N naught. 1/3/2 ni datang dari mana? Datang daripada yang undecay nuclei tadi. Dapat 31/32 N naught. Jadi contoh bila kita ada penuh ni, dia mengalami half-life, dia jadi separuh. Lepas tu yang ni dia jadi pula separuh. Yang ni pula dia jadi separuh pula. Ini separuh jadi separuh. Macam tu. Lama-lama dia jadi separuh lah. Okay, jadi curve ni yang saya tunjuk tadi. The curve graph of the radioactive decay is shown in the figure 6.7a. The shorter the half-life radioactive sample, T prime 1/2 lebih kecil daripada T 1/2. The higher the rate of decay is shown in... Okay, jadi kita tengok di sini. Ini adalah asalan, nilai asalan dia. Apabila dia menjadi separuh, N0/2, kamu tarik sini, kita tengok di x-axis itu adalah T1/2. Okey, jadi dia jadi N0/4, separuh pula daripada N0/2 ni, dia jadi half-life yang kedua. Begitulah seterusnya, menjadi 3 half-life, macam itulah. Okey, jadi macam mana kita nak tahu rate mana yang lebih tinggi dan rate mana yang lebih rendah? Okey, jadi kalau higher rate decay, kamu tengok graf dia melengkung dengan lebih ke bawah macam tu. Manakala kalau dia melengkung begini, dia adalah lower decay rate. Okey, jom kita tengok solving problem involving half-life. Okey, ni untuk part 3.